PIBG dah berubah banyak. Okey, dah lebih canggih, lebih mantap. Okey. Dan dia jadikan PIBG ni satu jambatan untuk mendekati sekolah. Ialah alternatif, tak dapat jumpa cikgu di sekolah. Inilah dia peluang kita untuk memahami sebanyak boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia Buah Bestari? Dah masuk edisi ke-7 hari ni. Alhamdulillah, ada bersama saya Adi Akmal Syahrul. Masya Allah. Okey, edisi ke-7 ni kita nak bercakap tentang PIBG. Okey, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Rasa semua tahu PIBG ni peranan dia apa sebagai jambatan antara mak bapak kita dan juga guru-guru kita. Okey, kita ingat dulu lah zaman-zaman sekolah dulu, mungkin mak bapak kita datang sekolah mesyuarat kan. Okey, mesyuarat bincang tu bincang ni, kita pun seriau apa yang cikgu ceritakan mak bapak kita ni kan. Okey, tapi sekarang PIBG dah berubah banyak. Okey, dah lebih canggih, lebih mantap. Okey, kerana sekarang ni maklumlah dengan norma baru, dengan cabaran-cabaran baru, semuanya dah berubah lebih maju insya-Allah. Jadi bersama kita pada Buah Bestari edisi ke-7 ni kita buat pertama kali ada dua orang tetamu. Dua-duanya orang kuat PIBG. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Encik? Kita sama dengan Encik Saufi Syafi'i, yang Ketua PIBG SMK Rawang. Ya, saya. Dan juga Puan Nurain Basiron yang juga adalah ibu bapa dari SMK Rawang. Ya. Oh, dua orang Rawang lah ni. Oh, Rawang. Okey. Oh, dengar cerita tadi pagi tadi baru balik daripada jaga trafik. Ya, betul. Jaga trafik. Yalah, kita kena pastikan anak-anak selamat pergi ke sekolah dan juga SOP dipatuhi. SOP dipatuhi lah. Bukan PIBG sekarang bukan setakat datang meeting-meeting je kan. Betul. Sekarang ni boleh siap jaga trafik lagi. Betul. Boleh, insya-Allah. Tuan, apa tu Cik Saufi, dah berapa tahun dah dalam bidang PIBG ni? Saya dalam PIBG ni lebih kurang 18 tahun lah. Masya Allah, 18 tahun, tapi dalam 2 tahun awal tu saya sebagai AJK. AJK, AJK biasa. Lepas tu daripada situlah saya bermula sebagai YDP PIBG dan saya banyak terlibat dengan komuniti. Saya terlibat dalam persatuan penduduk, KRT dan juga masjid dan surau. Jadi daripada situlah saya dapat memahami keadaan komuniti dan juga keperluan sekolah. Sebab saya nak kita sebagai ahli komuniti menjadikan sekolah tu hebat. Sebab identiti sekolah adalah identiti masyarakat. PIBG ni selain daripada kita pergi mesyuarat agung dan mendengar retihan dan juga keluhan daripada guru-guru, kita juga menjadi perantara di antara ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa tak faham tentang fungsi ataupun apa yang dirancang oleh pihak sekolah. Kadang-kadang sekolah dia ada perancangan sendiri bagaimana nak mendidik anak-anak. Tapi kadang-kadang kalau kita mak bapak tak faham, dia akan jadi satu masalah miscommunication. Jadi untuk meleraikan masalah ini, kita kena jadi pengantara dan kita sendiri kena faham visi dan juga visi pengetua, guru besar ataupun cikgu-cikgu di sekolah. Sebab sekolah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang ini adalah terdiri daripada sekolah yang mempunyai kerjasama dan juga sokongan daripada komuniti. Itu yang sangat penting. Bergerak aktif, berapa sekali involve kan. Jadi puan ini pula berapa lama dalam jadi ahli PIBG? Saya kalau AJK tu dari 2013, sebab sekolah rendah pun saya ada join dengan SMK Rawang 2016 hingga sekarang. Anak-anak masih sekolah lagi dia? Masih sekolah, yang bongsu tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Jadi lepas ni kalau dah habis tingkatan 5 akan still jadi ke? InsyaAllah. InsyaAllah terus saya memang tak boleh duduk diam lah kata. Boleh tolong. Iron Lady di SMK Rawang. Betul lah, saya dengar tadi berjaga trafik. Stop kan. Yang mana boleh lah kita sumbangkan. Boleh. Okey, kita nak balik throwback sikit lah kalau cakap tentang apa dulu tengah PKP 1.0 dulu kan. Jadi mungkin nak imbau balik masa berlakunya kerajaan umumkan PKP tu akibat COVID-19. Masa tu apa reaksi PIBG untuk Tuan Sri? Okey, bila berlakunya PDP, kita rasa macam satu kejutan kepada sistem pembelajaran kerana sekolah terpaksa diberhentikan. Tetapi kalau kita lihat kepada dasar PPPM 2013-2025, dia bermula 2013 sudah ada sistem iaitu gelombang yang pertama sarana ibu bapa dan sarana sekolah. Selepas sarana ibu bapa, sarana sekolah, dia ada gelombang yang kedua, KSIB. KSIB itu apa? Penubuhan KSIB.
Ya. Jadi bila penubuhan KSIB dan sekarang ni gelombang yang ketiga, tahun yang pertama PIBKS. Jadi kalau sekolah-sekolah mengikuti segala dasar ini, bila berlaku PKP, saya rasa tidak menghadapi masalah. Tapi bila PKP, apa yang berlaku di SMK Rawang pada permulaan PKP, rakan-rakan ibu bapa telah membuat satu kutipan tabung untuk membantu dan kita berjaya kutip lebih kurang 10,000. Dalam masa seminggu dalam masa 10 hari, kita dapat 10,000. 10,000. Okay. Dan duit itu guna untuk pelajar? Untuk kita bantu keluarga-keluarga miskin, dan juga membantu di segi pembelajaran. Macam mereka perlu peranti, kita beli satu yang murah tapi boleh guna pakai, dan juga kita memberi pada guru-guru untuk menyiapkan modul supaya pelajar-pelajar yang tidak dapat belajar melalui online, dia ada nota ataupun modul untuk dia melihat. Ya, tu pentingnya PIBG ni, bukan calang-calang sebenarnya. Okay. Puan tadi kata anak form 4, maksud tahun lepas dia form 3 lah. Maksud tak dia ada PT3 lah kan. Jadi masa berlaku tu tak ada, tak tahu lagi, belum tak ada PT3 kan. Mesti risau, anak aku exam tahun ni. Macam mana dengan tak pergi sekolah kan? Jadi kata apa perasaan? Memanglah awalnya memang macam kejutan budaya lah kata kan. Tapi kita kena bersedia. Memanglah kami ni di SMK Rawang ada WhatsApp group yang sangat aktif untuk semua tingkatan, dan di situlah pada awalnya masa PKP ni ibu bapa meluahkan masalah-masalah kekurangan gadget, lepas tu apa nak buat kan, macam mana nak bersekolah. Kita berkomunikasi juga dengan, of course lah, dengan pentadbir sekolah. Jadi segala susunan dan rancangan sekolah tu kami hantar ataupun war-warkan kepada kumpulan ibu bapa dalam WhatsApp group. Memang komunikasi tu sangat hebat lah. Dan AJK PIBG kata sangat menolong, KSIB juga sangat menolong dari segi menjawab soalan-soalan dan luahan-luahan ibu bapa. Okey, kita cakap tentang norma baru pula kan. Kalau sekarang ni dah sekolah dah bermula, dah start sekolah. Jadi tengok sekarang ni memang banyak benda lah, penjarakan fizikal, pakai mask, dalam kelas ni nak makan macam mana, itu semua kan dalam bas sekolah sendiri. Jadi nak harapkan cikgu saja pun mungkin tak larat lah. Kan? Jadi mungkin peranan PIBG apa yang telah dilakukan? Mungkin pada masa norma baru sekarang ni, ibu bapa yang dulunya tidak ambil tahu, sekarang ni mereka terpaksa nak ambil tahu. Suka tak suka, dia terpaksa kena ambil tahu, dan dia terpaksa kena berhubung dengan pihak KSIB dan berhubung dengan pihak sekolah. Jadi daripada situ wujud satu jalinan yang sangat hebat. Jadi guru-guru pun tahu masalah, ibu bapa pun faham tentang situasi sekolah, dan dia jadikan PIBG ni satu jambatan untuk mendekati sekolah, dan juga bekerjasama dengan PIBG untuk menjadikan sekolah tu sebuah sekolah yang cemerlang. InsyaAllah. Dan pelibatan ibu bapa sangat penting dalam pendidikan. Inilah yang kami sedang giat menyusun program supaya ibu bapa melibatkan diri di sekolah. Sebagai ibu bapa kan susah tak nak memastikanlah anak-anak kita ni jaga SOP. Ikut tak? Depan mata kita mungkin ikut. Belakang? Memanglah pematuhan SOP ni bukan sehari dua kan. Setiap pergerakan saya memang agak garang sikit lah. Saya memang cakap please kan, tolonglah patuh SOP ni. Lagipun kadang kita kena beritahu, kalau tak patuh tengok contoh-contoh, ada sekolah kena tutup kan, ada pasar raya ke apa kena tutup. Jadi kalau kita tak ikut tak terapkan norma baru dalam diri kita, tak selesai masalah COVID ni. Jadi kata fenomena ni hanya berlaku setelah berkurun kan, baru berlaku semula. Tak apa. Kita sekarang ni di zaman teknologi tinggi, komunikasi sebenarnya tip-top. Kita buat sebaik mungkin. Norma baru ni hanyalah dari segi fizikal pematuhan SOP. Padahal kami punya komitmen sebagai ibu bapa kepada anak-anak dan juga pada sekolah dah lama dah. Kita aktif dan lebih aktif. Jangan harapkan yang sekolah saja.
Mak bapak kena ambil peranan juga Mesti kan. ada peranan. Anak kita juga kan. Betul. Okay. Tapi kita nak moving forward lah. Sekarang kan segala benda dah berubah, dah maju. Sekarang ni kita tengok, adakah rasanya PIBG kat Malaysia ni kalau kita tengok secara am kan dah cukup berubah ke masih lagi ditakut lama? Pada tuan. Dia bagi masa ke semasa kita kena ada perubahan. Kita tidak boleh duduk dalam zon selesa, maknanya satu masa dah cukup, kita sudah berpuas hati. Dan pada zaman sekarang ni kalau kita lihat zaman dasar PPPM, kita kena adakan satu mekanisme baru. Jadi ini yang perlu dilaksanakan. Dan PIBG pada masa akan datang, saya haraplah pada masa akan datang dapat memperkasakan lagi perhubungan di antara ibu bapa dan pihak sekolah juga kena membuka ruang dan peluang kepada ibu bapa untuk membantu sekolah, kerana pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta sangat penting dalam pendidikan pada masa sekarang dan mungkin pada masa akan datang pun lagi penting, lagi perlu dilibatkan. Ya, sebab saya bayangkan kan mak bapak ni masing-masing ada profession, mungkin ada yang doktor, mungkin ada yang tukang masak kan. Mungkin ada yang boleh turunkan ilmu buat kurikulum bersama penglibatan yang lebih lah. Ada tak berlaku perkara ni macam contohnya kalau mak bapak tu pandai buat kek contoh dia lah kan. Kita mungkin boleh datang buat kurikulum ajar kurikulum dia. Ada tak berlaku macam ni? Dia sekarang ni kalau ikut sistem dulu pendidikan sangat menitik beratkan akademik. Dia melihat pada pencapaian budak dalam akademik berapa A, 11A, 12A. Sekarang ni dia sistem dia kemenjadian murid. Kemenjadian murid ni adalah potensi. Menjadilah. Kemenjadian. Jadi maknanya walaupun dia tidak bagus dalam akademik tetapi kemenjadian dia mungkin dalam sukan. Kecenderungan pelajar ni mungkin dalam kemahiran ataupun dalam bidang-bidang yang lain. Jadi potensi pelajar ni PIBG kena perhati, kena tengok supaya kita dapat menyediakan segala keperluan di sekolah. Katalah sekolah, sekarang ni banyak program STEM. Sains, teknologi, engineering dan matematik. Banyak program STEM. STEM ni adalah satu program inovasi yang memerlukan pemikiran dan juga pemantapan pelajar-pelajar. Jadi kalaulah sekolah tidak dapat mengadakan benda-benda yang sepatutnya digunakan oleh pelajar-pelajar STEM ni, PIBG kena berpeluang mencari peluang. Walau kalau dia tak dapat daripada sumbangan ibu bapa, dia mesti mencari sektor luar. Sebab itulah PIBKS ni adalah satu inisiatif yang sangat penting untuk menyediakan segala keperluan anak-anak dalam bidang yang lain daripada akademik, potensi yang ada dalam bidang anak-anak supaya kita dapat adakan. Alright, okay lah kalau kita berbalik pada situasi COVID-19 lah kan, ada tak lagi benda yang boleh dibaiki lagi? Harapan pun sebab kita takut kan bila ni perkara ni sebelum dapat vaksin contohnya kan, dan kita tahu kanak-kanak yang muda sekarang ni belum lagi perlu vaksin. Sekarang ni jadi SOP itu perlu dikuatkan lagi. Contoh dalam bas, baru-baru ni saya tengok kerana dalam bas ada lalu sebelah tengok dah buka mask dah rapat-rapat. Jadi macam mana? Ada tak benda yang puan rasa perlu ada perbaiki lagi SOP COVID-19 ni? Yalah, itu sebab kami kempen tak berhentilah. Macam jadi cakaplah dalam van dia orang dapat buka mask. Jadi kita pesan bukan setakat pada murid tu, pada ibu bapa, pastikan anak-anak mereka jangan leka. Buat pematuhan ni sebab ada juga pernah terjadi satu kes seorang murid positif datang ke sekolah. Bila dia tahu positif, of course lah satu kelas tu akan dibuat pemeriksaan, swab test. Jadi alhamdulillah semua negatif kecuali yang seorang tu lah. Jadi bila kita fikir kalau kita patuh SOP macam yang cikgu dah memanglah cikgu dah bersungguh-sungguh kan, tiada jangkitan. Jadi banyak lagi lah contoh-contoh di sekolah lain pun. Jadi kalau kita betul-betul patuh, tak ada jangkitan, kita akan stopkan rangkaian jangkitan tu. Rangkaian jangkitan tu. Dia selain daripada sekolah, peranan komuniti pun sangat penting. Kalau di sekolah saya yakin dan percaya sebab di sekolah kita banyak signage, kita banyak peringatan daripada guru-guru pada pelajar. Memang banyak dalam kelas pun selalu ingatkan. Tetapi masalah sekarang bila pelajar keluar pada sekolah. Sebab itulah peranan komuniti sangat penting. Ketua kampung, KRT, institusi rumah ibadat mesti kena mengadakan kempen-kempen ini secara besar-besaran. Dalam taman perumahan sendiri pun mesti kena ada signage supaya memberi peringatan kepada setiap penduduk supaya memperingatkan anak-anak sebagaimana mereka di sekolah.
Ya, betul. Baik, tuan dan juga puan, kita sebenarnya ada satu klip sikit atau apa pendapat mak bapak juga mengenai isu ini. Jadi sama-sama kita saksikan klip ini. Dalam suasana baru ini, norma baru ini, kita telah memberikan seluruh kerjasama kita dalam memastikan bahawa pendidikan anak-anak pelajar kita tidak terjejas. Contohnya kita mengadakan program sanitasi di sekolah. Kita mengadakan siri-siri mesyuarat dengan pihak pentadbir, guru-guru, ibu bapa, bagaimana cara untuk kita membantu agar sesi persekolahan dapat dijalankan dengan suasana dan norma baru. Alhamdulillah setakat ini PIBG telah bersama-sama dengan sekolah lah melengkapkan segala keperluan mengikut SOP. Contohnya kita dah buat dah pasang sinki di setiap laluan ke kelas-kelas dan kita menyediakan hand sanitizer serta face mask pelitup muka. Dan kita juga melibatkan macam polis, komuniti untuk memastikan anak-anak kita ini bukan hanya patuh pada SOP tetapi juga mereka mengamalkan apa orang kata sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Ya, itu tadi pendapat mak bapa, ibu bapa mengenai isu kita ni PIBG. Okey, pendapat masing-masing berbeza-beza tapi insya-Allah untuk yang terbaik. Okey, kita nak cakap tentang satu perkara yang bukanlah kontroversi, maksudnya memang hangat diperkatakanlah dulu. PDPR. Walaupun sekarang ni tak ada, mungkin dah ada masuk sekolah, tapi dia tak mustahil benda ni akan berlaku lagi. PDPR. Jadi kalau kita throwback jugalah sikit masa PDPR tu, apa yang PIBG buat kira untuk memastikan PDPR tu berjaya ketika tu? Okey. Bila PDPR diperkenalkan, jadi kita pun pada masa itu masih lagi bertanya-tanya apakah sistem PDPR itu berkesan. Sebab mak bapak kadang-kadang bekerja dan tidak ada di rumah. Dalam bilik rijah yang bersemuka pun kadang-kadang mereka tidur, kadang-kadang dia tak minat, kadang-kadang bila dia rasa bosan dan sebagainya. Jadi apatah lagi dalam PDPR, satu program yang sangat mencabar. Mak bapak kadang-kadang dia di rumah, dia di tempat kerja, dia cuma telefon, kau masuk tak online tadi? Masuk. Dia cek dengan cikgu, betul anak dia masuk, tapi hasil dia tu tu Allah alam. Itu integriti sendirilah. Cuma kita berharap ajalah, berdoa ajalah supaya budak tu boleh semua. Tapi kaedah yang lain tu saya cadangkanlah pada pihak sekolah juga. Saya pun beritahu pada cikgu sekolah mungkin boleh tukar kaedah dia, mungkin cara kuis, jawapannya betul, ada markah dan sebagainya, dan mungkin bentuk perbincangan ataupun kawan-kawannya memberi satu buat melihatkan bahawa dia faham tentang satu isu, beri taklimat tentang pembelajaran dan sebagainya. Bagi peluang pada pelajar-pelajar untuk bercakap dalam online. Ni kadang cikgu-cikgu seorang yang bercakap, kadang-kadang dia tengok penat. Di sekolah pun sama, di online pun sama. Lepas tu dalam YouTube kan, kadang-kadang YouTube pun sangat menarik. Bila cikgu buat satu rakaman dalam YouTube, mereka boleh, bila kalau mereka tak dapat mengikuti pada masa itu, dia boleh buka pada masa yang lain untuk mengulang kaji. Itu sangat bagus. Tapi inilah positifnya, bila dia buat cara PDPR ni, budak boleh ulang kaji pada setiap masa. Fleksibel. Boleh digabungkan kadang-kadang di sekolah dan juga di rumah. Bapak pun boleh refer. Yang ni kau dah tengok tak? Yang ni kau dah tengok tak? Jadi kita boleh pantau anak kita sama ada mereka mengikuti pembelajaran tersebut. Bagi Puan Ain pula, di masa PDPR dulu, Puan Ain anak form 3 kan tu kan? Masa tu form 3. Jadi masa tu ada mengajar tak di rumah? Saya tak kerja. Jadi saya menyelinap menyelinap bilik tengok betul ke kan dia pemantau. Dan saya memang rapat dengan guru. Kalau ada apa-apa, kalau tu saya minta cikgu beritahu saya balik kan, kalau anak saya cuai ke macam tu. Tapi saya perasan cikgu buat PDPR, tapi selepas tu cikgu ada buat Telegram. Dalam grup Telegram tu cikgu ada juga yang cikgu rajin buat kuis. Saya tengok rajanya murid yang pandai-pandai ni jawab dulu. So dia ada competition. Tapi itulah saya harap macam pihak PIBG mana-mana sekolah tu kan macam bagi hadiah sikit lah kan.
kata motivasi sikit lah untuk murid-murid yang rajin menjawab dalam kuis-kuis Telegram guru-guru lah. Ialah alternatif, tak dapat jumpa cikgu di sekolah, inilah dia kita peluang kita untuk memahami sebanyak boleh lah. Mungkin ada nasihat sikit pada perkongsian dengan mak bapak kan, macam mana nak memastikan yang anak kita ni PDPR kan berkesan, dapat dijalankan dengan betul. Jadi memantau. Ya, kita kena pantau. Diorang ada homework. Dia ada homework kerja di rumah tu, jadi kita kena pastikan okey, ada homework tak cikgu bagi? Okey, ada. Dah siap belum? Dah hantar belum? Macam saya, okey, macam mana nak hantar? Nak scan? Okey, mak scankan untuk you. Hantar ke cikgu. Saya lebih suka sebenarnya kalau cikgu buat recording. Katalah anak saya nak jawab kan. Buat recording cara anak saya menjawab, ataupun dulu dipanggil apa, guru muda. Guru muda. Jadi kawan mengajar kawan. Kan dia buat video selfie, sebenarnya video selfie tu nak mengajar kawan-kawan yang lain cara-cara menjawab soalan. Jadi saya rasa boleh saja, banyak teknologi tu banyak. Nak buat dengan tak je. Dekat tengok sekarang ni itu ada isu pelajar tak ada gadget, tak ada tab nak tengok ni kan. Jadi ada tak PIBG membantu? Ada. Kita ada macam saya dalam grup WhatsApp, saya tengok ada parent ni mengadu yang dia ada anak 3 tapi dia ada satu je handphone pun dia kata yang cik ayam. Saya pun kesian. Jadi bila saya kesian tu, saya pun hubungi dia secara WhatsApp. Saya hubungi dia, saya tanya rumah dia kat mana dan sebagainya. Dan kalau saya tak dapat bantu, saya blast dalam grup rakan-rakan saya yang mana nak menyumbang, yang mana nak bersedekah kan, buat amal jariah kepada keluarga yang memerlukan, insya-Allah. Dan PIBG sendiri pun kita ada buat dengan koperasi sekolah, kita ada buat tatu tabung untuk membantu parent yang tak bernasib baik ni, yang kurang ada pendapatan kemampuan. Ya, kadang-kadang kita ramai mengharapkan bantuan kerajaan. Kalau nak bantuan kerajaan mungkin agak lambat ataupun dan ada juga kadang-kadang bantuan daripada luar yang daripada YTL dan sebagainya. Badan korporat lah. Jadi mereka tak tahu bagaimana nak menguruskan, nak memohon. Kadang-kadang Puan Ain dengan rakan-rakan ni lah yang jadi kerani, yang jadi kadang diorang ni nak apply tapi tak tahu macam mana nak isi. Jadi kami bantu. Kami bantu cara nak isi borang, nak tulis apa, dan kita tanya dalam grup WhatsApp tu, siapa dah berjaya? Ada seorang dua angkat tangan. Jadi kita kata okey, mari tolong kami kan. Macam mana you boleh berjaya? Macam tu. Jadi dia orang pun sama-sama tolong, okey, cara isi macam ni. Alhamdulillah, lepas seorang-seorang, saya dah approve, dah dapat handphone. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita pun nak sampaikan dekat penghujung lah ni kan. Okey, mungkin pada Cik, apa harapan kepada mak bapak di luar sana kan, yang untuk join PIBG ni untuk perubahan. Ini adalah satu poin yang terbaik untuk saya merayu kepada ibu bapa supaya mereka bersama-sama dengan PIBG di sekolah-sekolah masing-masing lah untuk menjayakan hasrat kerajaan dan juga hasrat negara kita untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Jadi pendidikan ni bukan semata-mata tugas pihak sekolah untuk melahirkan anak-anak kita yang cemerlang. Kita nak tengok anak kita berjaya, kita nak tengok anak kita menjadi warga negara yang cemerlang, kita nak berbangga dengan anak kita, kita mesti berkorban. Kita sendiri mesti kena berusaha, kena mengambil peranan sebagai penjaga ataupun yang diamanahkan kepada kita, anak-anak kita. Jadi salah satu platform yang terbaik untuk mereka bersama-sama menjadikan anak-anak kita cemerlang ini adalah platformnya adalah PIBG. Dan melibatkan diri PIBG ini tak semestinya menjadi anggota jawatan PIBG. Kita mesti berada dalam rangkaian-rangkaian PIBG. Dalam rangkaian PIBG ini, dalam dasar pendidikan sekarang ni ada berbagai bagai. Ya, itu. Bagi Puan Ain pula, macam mana nak menggalakkan lebih ramai ibu bapa join PIBG? Ya, dalam kata sikit-sikit yang start dengan WhatsApp group tu kan. Jadi bila kita dah buka luas, saya rasa dah 1,000 lah kot agaknya ahli dalam WhatsApp group tu. Jadi ada juga 2-3 dalam tu daripada syarikat korporat, daripada pihak polis. Tak boleh nak cakap lah, memang dia orang ni datang membantu, material, datang bagi ucapan dalam perhimpunan, datang bagi taklimat dalam career, hala tuju selepasan SPM ada.
Dan ada juga syarikat korporat yang okey, bahagian mana yang saya boleh bantu? Kerusi meja kami terima. Jadi mereka ada. Jadi bila kita kata sekolah ada sedikit masalah ni, alhamdulillah ada yang angkat tangan. Okey, kami boleh bantu. Itu sebab komunikasi sangat penting. Sebab saya rasa ada laluan-laluan tu. Kita nak cari je lah kan, supaya dapat join. Lepas tu terus menerus dia beri bantuan. Ya, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua orang kuat PIBG kita kan, bersama dengan Buah Bestari pada episod kali ke-7 ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Safi Syafiee dan juga kepada Puan Ain. Okey, alhamdulillah, semoga input kita ni dengan perbincangan kita ni mungkin ramailah mak bapak akan join dan mungkin student-student juga akan faham apa sebenarnya peranan PIBG ni besar. Sebenarnya jambatan PIBG ni antara guru dan juga mak bapak ni adalah satu kepentingan untuk anda semua pelajar-pelajar. InsyaAllah semoga kita dapat melahirkan generasi yang lebih cemerlang, insyaAllah, dan PIBG yang lebih kreatif, yang luar kotak macam di Rawang ni. InsyaAllah. Mungkin PIBG contoh. Baik, terima kasih kerana menonton Buah Bestari hari ini dan jangan lupa pastikan anda like dan share Buah Bestari melalui Instagram, Facebook dan juga YouTube GPS Bestari Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Saya Adek Masyarom. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.